Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, bersama saya Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi dalam slot motivasi pagi yang diterbitkan oleh Puan Maslina Alias. Terima kasih kepada IKIM. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar IKIM yang terus setia dengan stesen Inspirasi Inforia Islami. Anda bertemankan saya Ustaz Syahrizan Daud. Hari ini kita nak berbicara tentang satu tajuk, nama dia syukur. Mungkin semua orang biasa kot, familiar dengan perkataan syukur-syukur ni kan. Kalau penceramah-penceramah biasa dia cakap, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kan kita akan yalah sentiasa diulang-ulang perkataan syukur-syukur. Kita bukan nak cerita nama orang syukur Kita nak sekarang ni kita nak berwatak dengan watak syukur. Okey, dalam tempoh lebih kurang 8 minit ni, apa kata kita kenal diri kita? Adakah kita ni jenis orang bersyukur ke tak? Orang selalu cakap dengan kita kan, apa, awak ni kena bersyukur lah, awak ni tak bersyukur lah. Marilah sama-sama kita bersyukur. Okey, jom kita cek. Saya cek diri saya, tuan-tuan dan perempuan semua pendengar di mana saja anda berada, dalam kereta, dekat dapur, kat mana-mana saja anda dengar perkataan syukur, cuba cek diri kita masing-masing, kita ada tak elemen syukur. Pagi ni kita try tengok 3 perkara. Paling mudah, ini paling asas supaya kita rasa, kalau aku ada, kalau saya ada 3 benda ni, insya-Allah saya boleh dikategorikan sebagai orang yang bersyukur. Jadi kita berharap kita boleh relax, kita boleh bertenang. Sebab orang yang tak tenang, orang yang tak relax ini, dia mudah stres, asyik terkejar sana sini. Kerana apa? Sebab kadang-kadang syukur itu hilang daripada diri dia. Okey, so kita tengok ada 3 benda, kita tolong cek pada diri kita masing-masing. Yang pertama, orang yang bersyukur, dia kena sentiasa nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Sekali lagi saya ulang, bagi orang yang rasa dia ni orang bersyukur ke tidak, dia kena sentiasa nampak apa yang dia ada, apa yang dia miliki. Bukan asyik nampak, asyik fikir, asyik tengok apa yang orang lain ada, apa yang orang lain miliki. Ya? Sebab hari ni ramai orang tak bersyukur kerana dia tak nampak apa yang dia ada. Dia asyik nampak apa yang orang ada. Nanti akhirnya dia akan start buat comparison, dia buat perbandingan. Orang tu ada lebih daripada dia. Sebab biasanya kita duk sibuk tengok orang ni, nak tengok apa yang dia lebih daripada kita, maka kita tak nampak apa yang kita ada. Sedangkan orang yang bersyukur, dia akan nampak apa yang dia ada dan akhirnya dia akan nampak apa yang orang lain tiada, yang kadang-kadang lebih susah daripada dia. Maka dia akan berasa cukup dengan apa yang dia ada dan akhirnya dia akan rasa syukur dengan apa yang dia ada. So nampak apa yang kita miliki, bukan nampak apa yang orang lain ada. So tolong kita list down hari ni, apa yang aku ada. Sambil kita bawa kereta ni, sambil kita duduk kat dapur ni, cuba kita bayang apa yang aku ada. Kita tengok kita ada kereta. Okay, kita tengah drive sekarang. Okay, aku ada kereta sekarang. Kalau kita berhenti kat traffic light, cuba tengok orang sebelah kita, kereta ni lagi mahal. Okay, jangan tengok kereta orang sebelah, tengok orang yang tak ada kereta. Tengok orang yang masih menunggu di public transport. Tengok ada orang yang masih tak ada kereta, guna motor. Bukan nak kata lemahnya, dia bukan ada kereta, dia tak pakai keretanya, dia tinggal dekat rumah, dia nak elak traffic jam. Tapi nak kata ada orang sampai hari ni yang kadang-kadang tak ada pun kenderaan. So kita setiap ada kenderaan. Orang lain punya kenderaan lebih mewah. Okey, tak apa, kita ada yang kita ada. Ada orang masih lagi berjalan kaki, ada orang masih lagi kena menumpang sana sini sebab dia tidak ada kenderaan. Tengok apa yang kita miliki. Kita ada anak, jangan duk sibuk compare anak orang lain yang berjaya. UPSR-nya lebih hebat daripada UPSR anak kita, SPM-nya lebih bagus daripada SPM anak kita. Anak orang tu masuk universiti, anak kita tak masuk. Jangan nampak sangat apa yang orang ada. Itu tajuk lain. Itu nanti kita akan bincang tajuk lain untuk kita nak meningkatkan motivasi diri, untuk nak meningkatkan daya saing dan sebagainya. Ya, itu kita kena nampak orang yang lebih daripada kita supaya kita boleh keluar daripada comfort zone. Itu tajuk lain. Saya tak nak bincang sekarang. Yang kita bincang sekarang, nak jadi orang yang bersyukur, dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. At least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Rupanya ramai lagi orang tak ada apa yang aku ada. So dia akan okey. Dia tak akan jadi orang yang dengki, orang yang mudah nak sangka buruk dengan orang. Bila nampak ada orang lebih, maka dia akan dengki, dia akan jatuhkan orang tu. So dia tak bersyukur dengan apa yang dia ada. Itu nombor 1. Dan tolong cek sekali lagi, nampak apa yang kita miliki, bukan apa yang orang lain miliki. Nampak apa yang kita ada, bukan sibuk nampak apa yang orang lain ada. Itu nombor 1. Nak tahu kita syukur tidak. Nombor 2,
dengan apa yang kita nampak tadi, jom mari kita sama-sama rasa pula apa yang kita ada itu ada nilai. Orang putih kata value, bukan price. Price ni harga. Kita jangan sibuk bincang pasal harga. Kita nak bincang sekarang ni adalah pasal value, pasal nilai. Jadi untuk nak tengok apa yang kita ada nilai, cuba kita tengok sekejap apa saja benda yang kita ada hari ni yang biasa-biasa, jangan yang luar biasanya, yang lemah, yang banyak kekurangan. Okey, cara untuk melihat nilai dalam apa sesuatu yang kita ada, yang kita miliki. Cara untuk melihat apa yang aku ada ni ada nilai tak? Okey, cuba kita tengok apa yang kita miliki itu yang kita nampak kelemahan dia. Contoh, kereta kita kelemahannya ini. Anak saya kelemahan ini. Suami saya kelemahan ini. Isteri saya ini kelemahan dia. Okey, untuk melihat nilai dalam sesuatu, adalah kita cari kelebihan di sebalik kekurangan. Kita ada anak, okey, anak ni kurang berjaya. Contoh UPSR-nya, SPM-nya biasa. Tak macam orang lain yang hebat-hebat. Orang lain boleh masuk universiti, anak kita tak dapat. Apply macam banyak kali pun tak dapat. So itu kelemahan anak kita, mungkin dari sudut pendidikan dan juga dari sudut menjawab peperiksaan. Okey, tapi cuba cari nilai pada anak kita. Value dia adalah apa kelebihan dia di sebalik kekurangan yang dia ada tu. Mungkin rupanya Tuhan sengaja nak bagi anak kita tu lah rupanya yang akan jaga kita suatu hari nanti. Dia tak duduk universiti, dia tak belajar tinggi-tinggi sangat, dan dia tidak dapat jawatan yang hebat-hebat yang terpaksa berpisah jauh dengan kita. Rupanya Tuhan sengaja nak letak dia dekat dengan kita. Bila dia usia tua nanti, rupanya dia lah yang akan ulang-alik bawa kita pergi hospital. Kita nak makan apa-apa, dia lah yang tolong beli. Sebab anak kita yang berjaya, yang kita happy itu, dia bukan tak sayang kita, dia sayang, tapi dia busy untuk menyantuni masyarakat. Ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi orang-orang besar dalam kerajaan, yang dia terpaksa menguruskan negara sebagai contoh. Dia bukan tak sayang kita, mak ayah. So ini nilai, iaitu kita nampak kelebihan di sebalik kekurangan. Kita ada kenderaan kita. Kita buat comparison, perbandingan kenderaan kita, kereta kita dengan kereta orang lain yang lebih mewah. Okey, kita nampak kereta kita lemah, seat dia tak best, suspension dia tak bagus, absorbernya biasa-biasa saja, wiper dia berbunyi. Okey, cuba tengok apa kelebihan kereta kita walaupun dia ada kelemahan-kelemahan. So kelebihan dia apa? Oh, bila hujan aku mesti tak kena panas, tak kena basah. Kalau panas aku mesti ada aircon. Orang lain yang motor tu lagi panas, kalau hujan dia terpaksa duduk bawah jejantas. So kita nampak nilai pada kenderaan kita, dan kita akan jadi orang bersyukur. Yang ketiga pula, lepas kita nampak apa yang kita ada, kita rasai apa yang kita ada itu ada nilai, ada kelebihan walaupun ada banyak kekurangan. Yang ketiga, kita kenal pula siapa yang memberi nikmat tu kepada kita. Ini benda ni penting. Sebab orang yang lupa diri, orang yang tak bersyukur, dia akan jadi mudah lupa diri. Dia rasa dia berjaya hari ni, sebab effort dia, sebab kerja keras dia. Dia terlupa dulu masa dia sekarang dah jadi jutawan, dulu masa dia berhutang, masa dia tak cukup duit modal, siapa yang bagi dia pinjam? Yang tangguhkan beberapa bulan, yang delay, sepatutnya bayar bulan ni tiba-tiba tangguh 3-4 bulan. Siapa yang kawan yang boleh support, yang boleh bantu, yang boleh push, yang boleh kenalkan dengan orang, yang boleh channelkan dengan networking sana sini. So kenal siapa yang beri kita nikmat ni. Hari ni kita berjaya, kenal guru kita. Hari ni kita ada rumah, kita ada jiran-jiran. Kenal balik jiran-jiran kita semua yang dulu time kita susah, rumah kita ada masalah, jiran kita juga yang tolong kita. Walaupun mungkin kita ada masalah dengan jiran dalam bab parking, bab kucing ke apa ke, tetapi dalam masa yang sama, bila kita dapat hidup dalam berjiran, bila kita ada masalah, jiran kita juga. So kita kenal siapa yang beri kita kebahagiaan, siapa yang beri kita nikmat-nikmat yang ada sekeliling ni. Kita sebagai seorang anak, siapa yang besarkan kita, siapa yang lahirkan kita. So kita kena kenal siapa yang memberi apa yang kita ada hari ni. Mak ayah kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, majikan kita, guru-guru kita. So kita kena kenal pasti orang-orang sekeliling ni. Sebab hari ni ramai orang tidak bersyukur. Antaranya dia akan jadi orang yang sombong, orang yang lupa diri, kerana dia tak kenal di mana dia bermula. Dia lupa di mana dia bermula. Akhirnya pada dia, ni semua kehebatan diri dia sendiri. So itu yang menjadikan orang tu tak bersyukur. Dia akhirnya jadi sombong, akhirnya jadi lupa diri, akhirnya jadi bongkak. Dan seumpamanya kerana apa? Tidak ada elemen syukur. So dengan adanya elemen syukur, sekali lagi kita kena nampak apa yang kita ada, bukan apa yang orang lain ada. Kita kena rasai apa yang kita ada itu ada nilai, walaupun mungkin tidak ada harga. Cari kelebihan di sebalik kekurangan yang kita ada tu. Dan yang ketiga, kita kenal pasti siapa yang memberi nikmat yang kita ada hari ini. Manusia, kita berterima kasih dengan manusia. Tetapi skala yang lebih besar, semua nikmat yang kita dapat, kebahagiaan, kenikmatan yang kita ada sekarang, semuanya datang daripada Allah. Maka bersyukur kepada Allah dan appreciate, menghargai, terima kasih kepada manusia. Itulah syukur sebenarnya yang kita ada. Saya tutup dengan satu ayat Al-Quran. Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur tak ada apa yang kami beri kepada kamu, kami akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Tapi kalau kamu engkar, kamu menafikan apa yang kamu telah terima,
kamu tidak bersyukur, maka azab kami terlalu pedih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan menjadi peringatan kepada saya dan kepada kita yang mendengar dalam segmen motivasi pagi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Ustaz Syarizan Daud. InsyaAllah kita berjumpa dalam slot yang seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.